أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Yang saya muliakan pihak pengurusan Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 Shah Alam, yang dikasihi lagi dihormati tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, abang-abang, akak-akak. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita adalah kerana Allah, dan mudah-mudahan Allah jadikan juga perpisahan kita kerana Allah. Allah jadikan apa yang kita lakukan kerana Allah, dan mudah-mudahan itu menjadikan tanda sempurnanya iman kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah." Barang siapa yang kalaulah dia boleh sayang sesuatu kerana Allah, bila dia benci sesuatu pun kerana Allah, wa a'ta lillah, bila dia nak memberi sesuatu pun kerana Allah, wa mana'a lillah, bila dia tak nak memberi pun tujuannya tak nak memberi itu pun kerana Allah, maka itu adalah tanda iman. Sabda Nabi SAW, faqad istakmalal iman. Iman yang mana perlu kita jaga, iman yang perlu kita pelihara. Antara tanda-tanda iman adalah melakukan sesuatu kerana Allah. Memang sukar, memang berat, memang susah. Nak lakukan kerana harta mudah, nak lakukan sesuatu kerana cinta pada makhluk mudah. Tetapi nak lakukan sesuatu semata-mata kerana Allah, maka itu perlukan latihan, perlu sentiasa kita berbicara dengan diri kita untuk sentiasa perbaiki hati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sedar tak sedar Ramadan pun telah berlalu pergi. Sedar tak sedar Syawal pun telah berlalu pergi, dan sekarang ini kita telah masuk pada bulan Zulqa'dah, dan tidak lama lagi kita akan masuk dalam bulan Zulhijjah. Lalu sebenarnya siang dan malam yang berlalu pergi, datangnya siang, sedar tak sedar hari ini dah berakhir dah Sabtu siangnya, masuk pula pada Sabtu malam, Ahad malamnya. Maka sebenarnya dalam surah Yunus Allah dah jelaskan pada ayat nombor 6, benda yang kita nampak remeh, benda yang kita nampak tidak ada nilai, siang dan malam, datangnya siang, berlalunya siang, datangnya malam, perginya malam. Benda yang remeh ini sebenarnya nak mengingatkan kita pada Allah. Firman Allah dalam surah Yunus ayat yang ke-6, "Inna fi ikhtilafil laili wan nahar." Sesungguhnya pada pertukaran siang dan malam, di mana perginya siang apabila datangnya malam, ke mana perginya malam apabila datangnya siang, benda yang kita lalui setiap hari dalam kehidupan kita. Firman Allah, sesungguhnya pada pertukaran siang dan malam, وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, benda yang kita nampak biasa, nampak remeh, nampak simple pada ciptaan langit dan bumi. Allah ingatkan kita, la ayat, pasti pada setiap daripada itu adanya tanda-tanda kehebatan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Tetapi malangnya, tak semua orang nampak tanda kebesaran Allah pada siang mahupun malam. Tak semua orang ada kekuatan untuk nampak hebatnya Allah pada langit mahupun bumi. Kecuali siapa? La ayatil liqaumi yattaqun, untuk orang yang ada takwa, untuk orang yang hatinya bersih dan hatinya dipelihara.
Sebab itulah dalam doa yang ketika mana Nabi SAW akan sentiasa baca ketika mana baginda bangun daripada tidur. Ketika mana baginda bangun daripada tidur, kebiasaannya baginda Nabi SAW akan selalu membaca beberapa potong ayat terakhir daripada surah Ali Imran, bermula daripada Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi. Maknanya hampir sama. Pada penghujung surah Ali Imran sebelum masuk pada surah An-Nisa, firman Allah, Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi, waqtilafil lail, dan bertukarnya siang dan malam. Apa firman Allah? Siang dan malam itu Allah jadikan bukannya satu benda yang mana tidak ada erti dan hikmah. Tidak. Pertukaran siang dan malam itu sepatutnya menjadikan kita puji Allah. Sebab itulah kalaulah kita tengok amalan Nabi SAW, terbitnya matahari, datangnya siang, ada banyak doa yang Nabi SAW ajar kepada kita untuk dibaca. Ketika mana sebelum berakhirnya asar, sebelum mana masuknya maghrib, banyak doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Nak memberi gambaran siang dan malam itu nampak seperti tidak bernilai. Tetapi firman Allah apa dia? La ayat, pada siang dan malam itu adanya tanda-tanda kehebatan Allah. Adanya tanda-tanda kebesaran Allah. Tetapi tidak semua yang diberi peluang untuk nampak. Siapakah yang diberi peluang untuk nampak? Firman Allah, la ayatin liulil albab, orang yang mana ada masa untuk berfikir, orang yang mana ada akal untuk berfikir, maka dia akan sentiasa nampak hebatnya Allah pada walaupun pertukaran siang dan malam. Siapakah orang yang dipanggil ulul albab oleh Allah ini? Tak lain tak bukan, alladzina yadhkuruna Allaha qiyama, orang yang mana dia boleh ingat Allah waktu berdiri, boleh ingat Allah, wa qu'uda, waktu dia duduk dia boleh ingat Allah, wa ala junubihim, ketika mana dia berbaring dia boleh ingat Allah, wa yatafakkarun, dan dia sentiasa memikirkan akan ciptaan Allah. Maka ini adalah orang yang berjaya, dan ini adalah orang yang mana pada setiap apa yang Allah lakukan, dia akan nampak hikmah, nampak tujuan, nampak kehebatan Allah pada setiap perkara tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita pada ayat yang lain dalam surah Asy-Syura. Dia berkaitan juga dengan siang dan malam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syura nak mengingatkan kepada kita betapa kerdilnya kita, nak memberi gambaran kepada kita betapa hinanya kita, nak menyedarkan kita bahawa sebenarnya kita ini adalah makhluk Allah yang sebenarnya tidak ada apa-apa berbanding dengan makhluk Allah yang lain. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman pada, minta maaf, bukan surah Syura, surah Fussilat. Surah Fussilat, firman Allah Subhanahu Wa Taala pada surah Fussilat ayat yang ke-11, ketika mana Allah menceritakan tentang matahari dan bulan. Tuan-tuan, puan-puan, akak-akak, kita pun tahu matahari dan bulan itu berjuta, berbilion kali ganda lebih besar daripada kita, daripada sudut badan, daripada sudut fizikalnya. Tetapi ketika mana Allah berbicara dengan matahari dan bulan, Allah ceritakan pada surah Fussilat muka surat 477 ayat yang ke-11, firman Allah, "Tsumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhan faqala laha walil ard i'tiya taw'an aw karha." Ketika mana Allah berbicara kepada langit yang hebat, ketika mana Allah berbicara kepada bumi yang kita duduk yang besar ini, apa firman Allah kepada langit dan bumi? I'tiya taw'a, sama ada kamu berdua nak patuh pada perintah Allah dalam keadaan sukarela, au karha, ataupun dipaksa, itu pilihan kamu. Langit dan bumi yang berbilion kali, berjuta kali lebih besar zatnya, fizikalnya daripada kita, tetapi mereka sentiasa takutkan Allah. Mereka kenal Allah, tidak seperti kita yang sentiasa lalai daripada Allah. Maka apa kata langit dan bumi? Tidak. Ataina ta'iin, kami menyerahkan diri kamu kepada pengurusanmu ya Allah.
Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu inilah mukaddimah kita. Sedarlah dengan siang dan malam sahaja kita dah sepatutnya nampak betapa kerdilnya kita. Sepatutnya kita dah sedar betapa hinanya kita. Sepatutnya kita dah sedar kita ini langsung tidak ada apa-apa. Semua yang kita miliki sebenarnya adalah milik Allah. Semua yang kita miliki sebenarnya adalah pinjaman daripada Allah. Setiap daripada kita sebenarnya tenggelam di dalam nikmat. Setiap daripada kita. Bukan sekadar kita ini ada nikmat, tetapi sebenarnya tenggelam dalam nikmat. Sebenarnya kita ini dipenuhi dengan nikmat daripada Allah. Dan itulah yang Allah sentiasa ingatkan kita dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallah. Dan jika kamu nak kira nikmat Allah, tak perlu kira, kerana mustahil untuk kamu kira, wahai manusia. Firman Allah apa dia? La tuhsuha. Kamu takkan mampu kira nikmat Allah. Dah begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berpakaian, itu pun nikmat daripada Allah. Boleh duduk, itu pun nikmat daripada Allah. Berapa ramai kawan dan sahabat kita yang tak boleh duduk terlantar. Boleh duduk dalam keadaan aman, itu adalah nikmat daripada Allah. Berapa juta daripada umat Islam yang mana langsung tidak ada istilah aman dalam kamus kehidupan kita mereka pada waktu ini. Dengan beberapa negara, negeri yang mana ditimpakan dengan ujian dan musibah perang. Tetapi kita dalam keadaan aman, itu pun adalah nikmat. Mempunyai kenderaan, itu adalah nikmat. Dapat datang ke rumah Allah, itu adalah nikmat. Berapa ramai orang yang langsung tak kenal apakah itu rumah Allah. Berapa ramai orang yang mana ketika mana sejak dia lahir hinggalah waktu ini, dia tidak pernah jejakkan kakinya ke rumah Allah. Dia hanya akan jejakkan kakinya ke rumah Allah waktu bila? Apabila terpaksa diusung ketika mana menjadi mayat dan jenazah. Barulah dapat diberi kesempatan untuk masuk ke rumah Allah. Kita dapatnya datang kita ke rumah Allah, itu adalah nikmat. Dapat menunggu waktu di antara maghrib dan isyak, itu pun sebenarnya adalah nikmat. Dapat menunaikan solat maghrib sebentar tadi, itu adalah nikmat. Ada yang diberi peluang untuk solat di awal waktu, itu adalah nikmat. Dapat solat dengan takbiratul ula bersama dengan imam, itu adalah nikmat. Dapat solat berjemaah, itu adalah nikmat. Setiap daripada kita, setiap saat, bukan satu dua nikmat, berjuta-juta nikmat yang kita ada. Boleh mendengar, itu adalah nikmat. Firman Allah di dalam suratul Nahl ayat 87 kalau tak silap, firman Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah lah yang telah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kamu langsung tidak ada apa-apa ilmu pengetahuan, jahil. Lahirnya kita daripada perut ibu kita dalam keadaan jahil, tidak berilmu. Kita ketika mana lahirnya daripada perut ibu kita, ketika mana lapar nak minta makanan, tak pandai nak minta makanan, terpaksa menangis. Itu hinanya manusia ketika mana lahirnya daripada perut ibunya. Firman Allah, la ta'lamuna syai'a, langsung tidak ada apa-apa pengetahuan. Ketika mana minta dibersihkan, ketika mana seorang bayi, seorang manusia keluar daripada perut ibunya, minta ibunya bersihkan dia akibat dia buang air, dia tak pandai nak minta walaupun dengan bahasa isyarat, dia hanya pandai menangis. Ketika mana seorang manusia baru keluar daripada perut ibunya, dia nak tidur, dia mengantuk, dia tak pandai pun untuk minta didodoikan, dia akan menangis. Itulah manusia. Allah sebut, kamu lahir dalam keadaan begitu, datang ke dunia dalam keadaan begitu, la ta'lamuna syai'a. Lalu siapakah yang bantu kita sejak daripada kita dalam perut ibu kita, keluar daripada perut ibu kita? Tidak lain tidak bukan adalah Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah lah yang telah berikan pendengaran kepada kita. Lalu dengan pendengaranlah manusia dapat pelbagai jenis ilmu. Dengan pendengaranlah manusia boleh dapat segala jenis maklumat. Sebab itu seorang bayi, apa yang dia dengar itu lebih cepat dia ingat, dia hafal daripada apa yang dia nampak.
Kerana Allah mendahulukan pendengaran. Wa ja'ala lakumus sam'a. Seorang ibu dan ayah perlu berhati-hati dengan apa yang mereka cakap. Jangan mencarut, jangan berkata kotor di hadapan anak-anak, kerana anak-anak mendengar dan daripada pendengaran itulah mereka dapat maklumat dan pengetahuan. Firman Allah, kami berikan pendengaran kepada kamu. Lalu kamu boleh dapat maklumat dan boleh belajar untuk meminta, untuk mendapatkan apa yang kamu kehendaki dengan pendengaran. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Penglihatan pun Allah yang berikan. Wal af'idata. Hati dan perasaan pun Allah berikan. Allah baru sebut 3 nikmat yang hebat dan besar. Ini penghujung ayat apa firman Allah? Kenapakah tujuan Allah berikan kepada manusia semua ini? La'allakum tashkurun. Supaya manusia, kamu boleh belajar untuk bersyukur. Jadi kita bukan sekadar 1-2 nikmat yang kita ada, dah tenggelam dalam nikmat, dah tak boleh bernafas akibat terlalu banyak nikmat. Tetapi itulah dia kerja syaitan, itulah dia kerja nafsu. Nikmat yang begitu banyak tadi, kita kadangkala tak nampak. Nikmat yang begitu banyak, baru tadi kita sebutkan dah berapa ratus nikmat dalam satu-satu masa kita duduk di rumah Allah ni. Nikmat yang begitu banyak manusia tak nampak, tetapi manusia nampak apa dia? Satu ujian yang Allah timpakan kepada dia, itu yang dia nampak. Nikmat yang begitu banyak dia tak pernah nampak, Allah tarik satu nikmat daripadanya, itu yang dia nampak. Nikmat yang begitu banyak dia tak pernah nampak dan tak pernah syukur. Tetapi Allah uji dia dengan Allah ambil semula pinjaman nikmat Allah tadi, kadangkala menjadikan dia melenting, dia marah. Itulah kerja syaitan, itulah dia kerja nafsu, menjadikan kita nampak yang hilang, tak nampak apa yang kita miliki. Ramai orang dia komplain bahawa hidupnya susah, banyak pinjaman. Tetapi dia lupa dia ada keluarga yang berada di samping dengannya walaupun dalam keadaan susah. Ramai orang komplain bahawa dia tidak ada keluarga, tidak ada anak. Tetapi dia lupa daripada sudut yang lain hartanya banyak. Ramai orang dia asyik komplain bahawa dia ditimpa dengan pelbagai jenis penyakit. Tetapi dia lupa banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepadanya. Itulah dia manusia tak nampak apa jua nikmat yang diberi oleh Allah. Yang dia nampak hanyalah apa jua yang ditarik oleh Allah, apa jua yang diuji oleh Allah. Padahal kadangkala ujian itu adalah 1-2 ujian. Nikmat yang ada pada kita adalah berjuta-juta nikmat. Sebab itulah Allah sebut juga di dalam Al-Quran pada tempat yang lain, wa qalilum min ibadi asyakur. Nak jumpa hamba yang bersyukur, firman Allah, itu amat sedikit. Nak jumpa manusia yang komplain, itu banyak. Nak cerita pasal musibah yang menimpa kita, kita boleh sembang berjam-jam. Kita jumpa dengan orang, macam mana tuan keadaan hidup hari ni? Susahlah. Zaman sekarang ni penuh dengan kesusahan. Cerita pasal susah berjam-jam dia boleh cerita. Cubalah kita tanya dengan dia, tuan boleh tak ceritakan nikmat Allah kepada tuan, kepada saya? Nak cerita nikmat Allah, banyak manusia tak mampu. Cubalah kita muhasabah diri kita bila balik nanti. Cuba kita kira 100 nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tergagap mulut kita mengira. Tak boleh. Nak kira 100 nikmat pun tak mampu. Padahal kita ini bergelumang dalam nikmat. Tetapi nak cerita pasal kekurangan, itu nafsu cukup hebat. Nak cerita pasal kekurangan, itu syaitan dah ajar kita cukup. Lalu sebab itulah manusia bila dia anggap dia banyak kurang, tidak ada lebih, maka sebab itulah tak mungkin dia bersyukur. Macam kita lah. Kita waktu bila kita akan berterima kasih kepada manusia? Bila ada orang berikan sesuatu kepada kita dan kita anggap itu adalah pemberian daripada orang tersebut. Masya Allah, bersyukur. Tetapi kalaulah kita tak anggap orang yang di hadapan kita ini tak beri kepada kita apa-apa, maka kita tak akan rasa bersyukur kepadanya, tak akan rasa grateful kepadanya.
Allah zat yang telah memberikan segala-galanya kepada kita. Kalaulah kita asyik nampak kekurangan, asyik nampak ujian, maka sampai mati hidup semula pun kita tak akan jadi hamba Allah yang bersyukur. Maka sebab itulah akak-akak, abang-abang yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita boleh menjadi hamba Allah yang terbaik. Kita dah masuk pada bulan Zulqa'dah. Yang tadi tu baru mukaddimah. Nak masuk kepada korban ni, korban. Sebabnya dalam mazhab Syafi'i, yang antara paling lemah adalah ibadah korban. Kalau mazhab Hanafi seronok. Kita tengok sahabat-sahabat kita daripada Bangladesh ataupun India, Pakistan ni, mereka ni walaupun kerja yang biasa-biasa, sama juga macam dua pekerja masjid kita yang banyak berkhidmat kat masjid, Luqman dan Talib. Orang mazhab Hanafi, mereka untuk satu keluarga korban hukumnya wajib. Jadi satu keluarga tu, satu rumah, paling kurang satu rumah kena melakukan ibadah korban. Sebab ibadah korban ni hebat. Lalu sebab itulah sampai Imam Abu Hanifah kata setiap rumah wajib melakukan ibadah korban kalaulah mampu. Tapi disebabkan dalam mazhab Syafi'i hukum dia sunat. Maka seperti sunat-sunat yang lain, buat pun tak apa, tinggal lagi baik. Itu yang kita faham tentang sunat. Buat bagus, tinggal lagi bagus. Sebab ia adalah sunat. Itu yang kita faham. Al-iyadu billah, tidak begitu. Maka sebenarnya itu yang kita nak bincangkan pada malam ini sebenarnya adalah tentang korban. Akak-akak, abang-abang yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, korban dalam bahasa Arab bererti udhiyah. Daripada bahasa Arab bererti udhiyah. Kalaulah kita ambil dalam bahasa Melayu pun korban, maka sebenarnya bahasa Melayu dipanggil korban. Korban ini datangnya daripada bahasa Arab juga. Qaruba, maksudnya mendekatkan. Qaruba yaqrubu qurbah, maksudnya apa? Mendekatkan. Manusia dengan apa jua benda yang dia lakukan untuk pengorbanan, sebenarnya dia sanggup korbankan sesuatu kerana dia nak mendekatkan dirinya pada sesuatu. Itu adalah istilah korban yang perlu kita faham. Seorang itu dia sanggup korbankan hartanya. Kenapa? Semata-mata dia sanggup korbankan hartanya untuk dia dapat benda yang dia lebih sayang. Itulah contohnya cinta manusia. Dia sanggup korbankan duit dia, sanggup pinjam sana sini semata-mata nak dapat cinta daripada seorang wanita, ataupun seorang wanita nak dapatkan cinta daripada seorang lelaki. Lalu dia sanggup korbankan segala-galanya. Itu yang korban dalam bahasa Melayu. Lalu ibadah korban yang kita digalakkan, dianjurkan oleh Islam. Maka sebenarnya kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Madinah selama 10 tahun, dan setiap tahun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi, melakukan korban. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau nak ikutkan miskin, baginda Nabi itu lagi susah hidupnya daripada kita. Tetapi setiap tahun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan korban. Akak-akak, abang-abang yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Allah tak pernah nak tengok berapa banyak bilangan yang kita nak korbankan. Tetapi sebenarnya yang Allah nak lihat adalah akan pengorbanan yang kita nak buat untuk kerana mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah minta korban dengan dia, bukan minta korban unta, mahupun lembu, mahupun kambing. Tidak. Kalaulah kita rasa sayang nak korbankan duit kita untuk membeli lembu ataupun kambing, sayang untuk korbankan duit kita untuk melakukan ibadah korban, marilah kita ambil ibrah, pengajaran daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah minta beliau untuk melakukan korban. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir, juz yang ke-23. Minta maaf, bukan surah Fatir, surah Saffat. Firman Allah dalam surah Saffat, juz yang ke-23, ayat yang ke-101. Nabi Ibrahim alaihissalam pada ayat yang ke-100,
Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah uji beliau dengan beliau dapat isteri yang pertama aqim, mandul. Isteri Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama adalah Sarah, dan beliau tidak boleh melahirkan anak. Wa qalat inni ajuzun aqim. Inni ajuz, aku dah tua, aqimun, dan aku adalah seorang yang mandul. Itu Allah nukilkan kata-kata isterinya Sarah di dalam Al-Quran. Lalu manusia ini ketika mana berkahwin adalah antara yang menceriakan perkahwinan adalah adanya anak. Semua dah kahwin kan, Masya Allah. Jadi perkahwinan kerana nak bersama sahaja, suami isteri sahaja, itu sekejap je. Lepas tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu dah tak menceriakan sangat. Yang menceriakan sangat kalau orang kata, kahwin ni kenapa? Nak dapat isteri je. Nak mendapat isteri tu untuk orang yang tak pernah rasa. Adakah yang belum kahwin lagi ni? Jadi manusia itu tujuan dia berkahwin bukan untuk bersama semata. Selepas beberapa lama, ketika mana usia dah meningkat, setiap orang nakkan anak. Kerana anak itulah yang menceriakan rumah tangga dan keluarga. Sebab itu anak adalah satu nikmat yang besar daripada Allah. Lalu Nabi Ibrahim AS, Allah uji dia pada permulaan perkahwinannya, bahkan lama dia tidak mendapat anak. Lalu sebab itulah Allah doakan kepadanya, Allah ceritakan doa Nabi Ibrahim AS dalam surah Saffat ayat yang ke-100. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang saleh. Nabi Ibrahim bukan minta anak semata, tetapi anak yang saleh. Lalu akhirnya Allah berikan anak kepadanya melalui isterinya yang kedua, Hajar. Lalu firman Allah, fabasyarnahu bighulamin. Lalu kami berikan khabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan kami berikan kepadanya anak lelaki, Halim, yang mana anak lelaki itu kemudiannya menjadi Nabi dan Rasul. Allah berikan anak kepada Nabi Ibrahim ketika mana lewat usianya. Sama seperti Nabi Zakaria alaihissalam diberikan Nabi Yahya lewat pada usianya. Tuan-tuan, dapat anak tu nikmat, tetapi dapat anak selepas penantian, Masya Allah, itu lagi nikmat. Dapat anak itu dah nikmat dah. Tetapi dapat anak selepas 10 tahun menanti, 20 tahun menanti, 30 tahun menanti, itu lagi nikmat. Lalu anak yang dapat selepas penantian yang lama, 10 tahun dah menanti, 15 tahun yang menanti, 20 tahun menanti, maka penantian itu sebenarnya amat seksa. Bila dapat anak, anak tersebut pasti akan dikasihi dengan sepenuh kasih sayang oleh ibu bapa tadi. Tetapi Allah nak uji Nabi Ibrahim AS. Allah nak tengok Nabi Ibrahim lebih sayangkan anaknya Ismail ataupun lebih sayangkan Allah. Kita tengok apa yang Allah minta Nabi Ibrahim untuk korbankan. Lalu firman Allah, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka apabila anak itu telah mencecah umur baligh, umur yang dia mampu berjalan pergi bersama dengan Nabi Ibrahim. Allah ceritakan pada ayat 102. Kata ulama tafsir dalam tafsir Al-Wasit, begitu juga dalam tafsir Ibnu Ashur, as-sa'ya di sini maksudnya ketika itu umurnya 13 tahun. Ketika mana umur Nabi Ismail alaihi salam 13 tahun, maka Allah uji Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa firman Allah ketika anaknya berusia 13 tahun? Inni ara fil manami anni azbahuka. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk sembelih anak dia. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam, dia pun bertanya dan ambil pendapat dan juga berbincang dengan anaknya. Anak dia yang kena bunuh tu, yang nak disembelih itu, dia boleh bawa bincang mesyuarat dengan anak. Allah nukilkan dalam Al-Quran, ayahnya seorang Nabi, anaknya seorang Nabi, Ismail alaihissalam. Kita tengok perbualan dua orang Nabi, bagaimana amat mementingkan perintah Allah berbanding dengan diri sendiri. Lalu berkatalah Nabi Ibrahim kepada anaknya, Inni ara fil manam, sesungguhnya aku nampak di dalam mimpi, anni azbahuka, yang aku menyembelih kamu wahai Ismail.
Fanzur madza tara. Apakah pandangan kamu wahai Ismail? Apa jawapan Nabi Ismail? Hari ini cubalah kalau kita kata dengan anak kita, kalaulah contohnya kita dah tak bekerja, pencen pun tak cukup, kita kata dengan anak, nak, ayah tengok kerja pun bagus, gaji pun besar, rumah pun besar. Apa kata anak? Contohnya, buatlah kurban sikit. Dekat mana-mana, kat Malaysia ke, ataupun kalau bakhil sangat, buatlah kurban kat luar negara, RM350 je. Apa anak kita jawab? Kalaulah anak kita jawab boleh seperti Nabi Ismail jawab, maka sebenarnya kita didik anak kita betul. Tapi kalaulah anak kita jawab, ya Allah, abah membazir je bah 350 tu. Baik 350 tu kita guna untuk keluarga kita je. Baik saya guna 350 tu contohnya untuk bayar rumah, bayar kereta dan sebagainya. Manusia dia boleh bayar kereta dia sampai 3-4 ribu ringgit. Tapi nak melakukan korban RM600, RM700, RM900, bahkan kalaulah ada setengah tempat tawarannya RM300. RM300 itu, orang kalau isap rokok sebulan berapa? 200-300 ada kan? RM300 itu kadang-kala kita habiskan untuk rosakkan paru-paru kita sahaja. Tapi nak memberi gambaran, kalaulah kita anggap enteng, anggap tak bernilai ibadah korban tu, yang isap rokok jangan marah. Jangan marah. Itu antara tuan-tuan dengan Allah. Saya tidak menilai sesiapa. Tapi nak memberi gambaran, manusia itu kalaulah untuk benda yang dia suka, dia takkan pernah pertikaikan. Lalu Nabi Ibrahim AS ketika mana dia tanya kepada anaknya Ismail, apa jawab anaknya? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Qala ya abati. Hari ini kalaulah kita minta duit dengan anak kita untuk buat melakukan korban, kita tengoklah apa jawapan dia. Dan kadang-kadang bukan salah si anak pun, salah kita yang didik dalam keadaan tidak betul dan kurang sempurna. Anaknya, ayah dia minta bukan untuk berikan duit untuk korban, ataupun bukan untuk berikan kambing lembu untuk korban. Anaknya Ismail, Nabi Ibrahim minta untuk berikan jiwanya, berikan dirinya, berikan jasadnya untuk dikorbankan. Lalu apa kata anak? Ya abati, wahai ayah kesayanganku. Dia tak kata wahai ayah sahaja. Ya abati, wahai ayah kesayanganku. Kalau ya abi, wahai ayah. Tetapi ya abati, wahai ayah kesayanganku, if'al ma tu'mar. Kalaulah itu adalah perintah Allah, kalaulah itu menggembirakan Allah, kalaulah itu meredakan Allah, if'al, buatlah ya wahai ayah. Ma tu'mar, apa yang kamu telah diperintahkan. Ini anak yang mana telah dididik dengan betul. Padahal hairan, sangat hairan. Kenapa sangat hairan? Nabi Ibrahim tak ada masa yang lama pun untuk didik Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ketika mana dia bawa isterinya Hajar, dia tinggalkan di Baitullah, ketika itu yang Allah gambarkan dalam juz yang ke-13 dalam surah Ibrahim, firman Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, juz yang ke-13, penghujung juz yang ke-13 dalam surah Ibrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala ketika mana Allah suruh dan Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk tinggalkan anaknya. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana inni askatu min dzurriyyati biwad. Ya Allah, pada surah Ibrahim ayat 37, ya Allah, Dikau suruh aku untuk tinggalkan keluarga aku di satu lembah. Tinggalkan isterinya berseorangan. Ini bukan suruh tinggal dekat rumah ke tidak. Tinggalkan berseorangan di mana? Biwadin. Tinggalkan di satu lembah. Lembah yang bagaimana? Ghairi dhi zar'in. Tidak ada tanaman ataupun tempat untuk
diambil makanan, tidak ada tanaman. Mekah itu kalaulah kita tengok, mana begitu subur seperti Madinah, tidak ada tanaman. Ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Tetapi kerana itu adalah perintah Allah, kerana nak menjaga agama Allah, lalu dia tinggalkan isterinya di situ, dan begitulah ketika mana anaknya dilahirkan tanpa ayahnya di sisinya. Lalu Nabi Ibrahim tak ada masa yang lama untuk mendidik anaknya. Tetapi itulah dia pengajaran yang kita boleh ambil daripada sini. Orang yang dia terpaksa tinggalkan keluarganya untuk menjaga agama Allah, jangan risau, Allah jaga keluarga dia. Orang yang mana tidak ada masa ruang untuk didik keluarganya kerana dia sibuk menjaga agama Allah, sama ada kalaulah dia tentera, dia betulkan niat dia, aku terpaksa jaga sempadan kerana ini adalah untuk menjaga kemaslahatan umat Islam. Dia buat niat betul-betul. Dia walaupun tak ada masa dengan keluarganya, tapi dia buat itu atas dasar bukan sekadar gaji semata, kerana itu adalah kehendak Allah. Itu mendatangkan manfaat kepada umat Islam. Maka jangan risau, anaknya Allah akan didik. Kita tengok jawapan yang keluar daripada mulut Nabi Ismail, padahal Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim tidak ada masa yang lama untuk bersama. Tidak ada masa yang banyak untuk Nabi Ibrahim didik anaknya. Tetapi kalau kata ulama tafsir, orang yang jaga Allah, Allah jaga dia. Ihfazillah, jagalah kamu akan Allah. Allah tak perlu penjagaan. Maksudnya jagalah kamu agama Allah. Yahfazka, nescaya Allah akan jaga kamu. Lalu kalaulah kita disibuk kerana menguruskan agama Allah, kerana disibukkan oleh Allah untuk urusan agama sampai tak ada masa untuk bersama keluarga, jangan sedih, jangan risau. Mudah-mudahan itulah asbab Allah nak jaga keluarga kita dengan Allah sibukkan kita untuk agama. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Azan pukul berapa ni? Tak tukar lagi. Maka kita tengok jawapan Nabi Ismail AS. Apa kata Nabi Ismail? If'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang kamu telah diperintahkan wahai ayah kesayanganku. Kemudian satu benda yang hebat kata ulama tafsir dalam tafsir Al-Wasit li Tantawi, kata-kata Nabi Ismail yang selepas itu ketika mana dia telah merelakan dirinya untuk dikorbankan. Kita tengok hari ini kadang-kala masya-Allah, Allah uji kita dengan sifat sombong. Baru sembelih lembu, tapi kadang-kala syaitan dah suruh kita untuk sombong. Baru sembelih kambing, kadang-kala syaitan dah suruh kita untuk sombong. Daripada nada perkataan, kambing ni tadi, ustaz, kambing ni saya punya ustaz, jadi saya nak semua kambing ni bahagian saya. Boleh, itu hak tuan. Tapi kadang-kala nadanya itu menggambarkan kita sombong. Baru sembelih lembu, baru sembelih kambing, baru sembelih unta. Boleh jadi tuan-tuan sembelih 100 ekor unta kambing sekalipun. Itu kalaulah tidak ada ikhlas kerana Allah, tak bernilai. Kita tengok Nabi Ismail AS ketika mana dia merelakan dirinya untuk disembelih. Ini poin yang dikeluarkan dalam tafsir Al-Wasit li Tantawi pada ayat ini. Apa kata ulama tafsir tersebut? Firman Allah Subhanahu wa taala, satajiduni insyaallah. Dia dah relakan dirinya dikorbankan, disembelih dirinya. Dia relakan untuk disembelih. Manusia itu paling dia sayang adalah dirinya. Lebih daripada hartanya adalah nyawanya. Lebih daripada keluarga dan anaknya adalah nyawanya. Tapi dalam tafsir tadi menyebut, perhatikan kata-kata Nabi Ismail. Dia kata apa? Satajiduni insya-Allah, dia kembalikan apa jua kebaikan kepada Allah. Satajiduni, insya-Allah wahai ayah engkau akan mendapati aku, insya-Allah. Barulah hujungnya disebut minas sabirin, daripada golongan dan kalangan orang-orang yang sabar. Dia tak kata, tak apa ayah, saya ni seorang yang sabar, saya boleh tahan. Tak. Dalam tafsir tadi menyebut adanya Allah letakkan lafaz tadi nak memberi gambaran keikhlasan Nabi Ismail AS, dan tidak ada kesombongan pada Nabi Ismail AS, walaupun yang dia korban itu bukannya lembu, kambing maupun unta, tetapi jiwanya sendiri. Tetapi dia kata semua ini adalah daripada Allah, insya-Allah.
as-sabirin, aku akan daripada kalangan orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan insya-Allah yang tak seberapa daripada perkongsian kita pada malam ini menjadikan kita diberi kekuatan untuk melakukan korban. Tak semestinya kat masjid ni, tak semestinya kat sini. Jangan kata ustaz ni cerita nak apa kempen dekat masjid ni, tidak. Kat mana-mana pun kita nak melakukan korban, ahlan wa sahlan. Sebab itulah lagi baik apakah korban itu? Kita beli kambing, beli lembu dan kita belanya daripada kecil. Itu yang lagi hebat. Tapi kat mana kita nak bela kambing dekat club golf, betul tak Datuk? Ada tempat ke nak bela kambing kat club golf? Jadi nak memberi gambaran apa? Bela kambing, bela dia sampai dia besar. Ketika mana sakit kita rawat dia, ketika mana dia perlukan makanan kita beri dia makanan. Maka kalaulah pada waktu itu kita dah sayang pada lembu, kambing, unta itu, kita sembelih dalam keadaan kita sayang, itu lagi afdal, itu lagi terbaik. Dan itu yang terbaik, mengorbankan sesuatu yang kita sayang untuk mendapat keredaan Allah yang lebih kita sayang. Itu yang terbaik. Maka mudah-mudahan insya-Allah setiap daripada kita, paling kurang setiap satu rumah daripada kita, satu keluarga, lakukanlah ibadah korban di mana jua yang kita mampu. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala jadikan ibadah korban ini antara asbab Allah redha dengan kita insya-Allah, seperti mana Allah redha dengan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihimus salatu wassalam. Apa yang baik daripada Allah, yang tidak datang daripada kelemahan diri saya sendiri dan kekurangan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika